Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sila buka pada muka surat 563 dalam jilid yang keempat. Kita sedang bincangkan ayat ke-23 dari surah Yusuf, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu. Saya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Allah menceritakan tentang isteri Al-Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir itu, serta suaminya yang telah pesan supaya Yusuf diperlakukan dengan baik dan dihormati. Tapi wanita ini telah menggoda dan memanggilnya agar dekat padanya. Kata Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, kalau kita lihat, sebenarnya perkara ini telah pun didahului oleh beberapa keadaan, iaitulah mungkin ketika Nabi Yusuf membesar dalam keluarga itu, dia telah pun melihat, mungkin sampai ke peringkat mengajak minum bersama-sama. Mungkin kalau Nabi Yusuf dalam gambaran ini ketika datang pada usia belasan tahun, kemudian duduk di situ selama 13 tahun. Jadi apa pun yang terjadi, betapa pun keadaannya, berapa pun usianya, yang jelas wanita itu dipanggil sebagai Zaliha ataupun Zulaikha ataupun nama sebenarnya Ra'il, seperti yang kita lihat dalam kitab tafsir, melihat, memperhatikan dari hari ke hari pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa Yusuf AS. Tak mustahil dalam tempoh itu dia mengamati keindahan parasnya, jernihnya mata Yusuf AS, meredupnya pandangan, kehalusan budi bicaranya. Tak mustahil dia tidak bosan duduk bersama dengan Yusuf menanyakan hal ihwal hidupnya. Maklumlah, suami dalam keadaan sibuk, suaminya merupakan orang besar. Jadi dari hari ke hari perhatian itu semakin bertambah, sesuailah dengan pertumbuhan Yusuf AS. Dan pada satu ketika, entah bagaimana perempuan ini sedar-sedar dia sudah pun dilamun cinta kepada Yusuf. Nanti kita akan lihat bagaimana perkataan yang digunakan oleh Allah, kada syarafaha hubba. Level cinta ataupun rasa cenderung kepada seorang ini dalam bahasa Arab ada berbelas-belas martabat, daripada hub sampai kepada perkataan syaraf. Nanti kita akan lihat tingkatan-tingkatan ini. Jadi hati wanita yang selalu kesepian ini bergolak memandangnya, dan fikirannya kacau bila tidak melihat si Yusuf AS. Seolah-olah kisah yang berlaku pada Majnun Laila, tapi dah jadi kepada Majnunah Yusuf pula. Jika pada mulanya dia dapat memendam perasaan, tapi lama-kelamaan dan kesibukan suami, maka perasaan, gangguan fikiran, kecenderungan asmara itu tak dapat terbendung lagi, walaupun Yusuf tidak memberi respon padanya. Jadi kalau pada mulanya, kata Imam Sya'rawi dalam tafsirnya, dipanggil sebagai Khawatir Sya'rawi itu, pada peringkat awalnya melihat Yusuf ni sebagai seorang remaja, seorang budak muda. Kini pandangannya telah berubah. Mulalah minta kepadanya bawakan segelas air. Bila Nabi Yusuf bawa segelas air agaknya, maka dia berkata pula, dekatlah sikit, mengapa duduk jauh-jauh. Demikianlah seterusnya. Apalagi tuan-tuan para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kalau benarlah riwayat Ibn Ishaq yang menyatakan bahawa suami Ra'il ini ataupun Zulaikha ini bukanlah seorang lelaki yang sempurna. Dia tidak dapat memberi kepuasan batin kepada isterinya. Ataupun seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Urami, Al-Imam Muhammad Al-Urami dalam tafsirnya, iaitu Hadaiq Qurawi wa Raihan, bahawa menunjukkan bahawa isteri kepada Aziz ini seorang queen control yang segala benda terletak pada kehendaknya. Izkana faqidan lil ghayrati ka amsalihi min kubara'id dunya.
Sigharal anfusi abid syahwati. Mungkin kata-kata ini ada bentuk exaggerate, iaitu menampakkan bahawa lelaki dalam kesibukan berniaga, kepimpinannya, politiknya, pemimpinlah dia, maka dia sudah hilang perasaan cemburu seperti sebahagian besar daripada orang yang berada pada posisi seperti ini. Dia menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Maklumlah dengan kekayaan, kedudukannya, mungkin tempat-tempat kecenderungannya, tempat pertemuannya, meeting-meetingnya, maka inilah yang dikatakan oleh sebahagian daripada para ulama tafsir. Jadi apa yang, adakah yang demikian ataupun tidak, yang pasti perasaan asmara terus membakar di wanita ini dan dorongan nafsu makin muncak. Dari hari ke hari wanita yang bersuami itu makin berani. Jika pada mulanya cuma perasaan-perasaan halus yang dinampakkan, isyarat-isyarat tertentu, kini gerak-gerinya makin jelas dan tegas. Dia menjadi-jadi kerana Yusuf AS, pemuda yang tampan yang menumpang di rumah mereka itu, berpura-pura tidak mengerti atau mengalihkan pandangan dan perbicaraannya. Maka keadaan Yusuf memang jauh berbeza. Bahkan dengan adanya keadaan tersebut, Yusuf AS, kita semua sedia maklum daripada mimpinya yang Allah hadiahkan daripada awal yang kita baca dahulu, hatinya memang berkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman, cubaan hidup, ujian begitu banyak, dan setiap ujian itu berjaya dilaluinya dengan selamat, dan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepadanya memang ma'iyatullah, kehadiran Allah SWT, dan jiwanya memang telah muncul tertanam sejak mimpi dan pentafsiran oleh ayahnya dahulu ketika kita baca di awal-awal surah Yusuf. Kini dia menjadi seorang yang tidak banyak bercakap, walaupun hatinya selalu berdialog dengan Allah SWT yang sentiasa nurnya, cahayanya, keagungannya memenuhi hati budak lelaki bernama Yusuf AS ini. Jadi setelah berkali-kali wanita tersebut mencari dan mencuri perhatian dan merayu wanita yang merupakan isteri orang kenamaan di Mesir ini, yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, yang sepatutnya ditaati, paling tidak kerana jasa suaminya mengizinkan Yusuf tinggal di rumah itu, wanita tersebut menggodanya berkali-kali dengan menggunakan berbagai hilah untuk menudukkan Yusuf AS supaya Yusuf bersedia tidur bersama dengannya. Inilah perkataan yang digunakan oleh Quran, tuan-tuan. Rawadathu. Kalau kita lihat perkataan murawadah dalam bahasa Arab ini merujuk kepada kecenderungan ataupun tarikan apa jua hila inisiatif yang dilakukan dengan tujuan mengajak kepada persetubuhan. Maka dia mempersiapkan dirinya. Kalau Quran tidak menceritakan demikian, tapi kita tafsir menggambarkan bagaimana seorang perempuan hartawan, isteri kepada orang kenamaan, tentulah minyak wangi yang dipakai kategori yang mahal, dan rambut dia bukan tempat sebarangan. Lalu dia menutup rapat pintu-pintu dengan tujuan supaya dapat merencanakan harapannya itu berdudukan dengan Yusuf AS. Dia menutupnya dengan rapat hingga sukar untuk dibuka. Bayangkan rumah yang besar ini tentulah punya tingkap yang banyak, pintu yang banyak. Jadi jendela yang mempunyai tabir-tabir ataupun langsir itu pun ditutup agar tak siapa dapat melihat. Setelah itu dia menemui Yusuf AS. Saya berkata dengan penuh harapan dan rayuan, marilah ke sini. Ini gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Dia mengatakan, hai talak. Mana hai talak ni dalam qiraat yang banyak, ada yang baca sebagai hai talak, merupakan qiraat Nafi' Ibn Zakwan daripada Ibn Amir dan Abu Ja'far. Ada yang mengatakan hi talak daripada Ibn Hisham, daripada Ibn Amir juga. Kemudian dia baca hi talak. Hi talak makna tahayyatu laka. Maknanya aku telah bersiap sekarang dengan keadaan diriku, kecantikan aku, kedudukan aku, wangian yang ada di tubuhku. Takkanlah kamu tak faham, wahai Yusuf. Jadi inilah bacaan-bacaan juga. Ada yang baca sebagai hi tulak, ada baca hi tulak. Ada banyak qiraat di sini. Semuanya merujuk kepada dakwah sarihah. Dia merupakan satu ajakan langsung yang jelas, yang tak tersembunyi untuk Yusuf AS melakukan bersamanya maksiat. Lalu jawapan Nabi Yusuf AS, qala ma'adhallah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, merupakan mansub ujuban bihazfil fi'il. Ini kat sini menunjukkan bahawa a'udzubillah, dia berkata perkataan yang ucapkan adalah iyazan billah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan melakukan perkara tersebut. Innahu rabbi ahsan mathwai, sungguhnya Tuanku, dia telah beri kepadaku ataupun Tuhanku telah beri kepadaku sebaik-baik perlindungan selama ini. Ada berbagai tafsiran terhadap perkataan Rabbi di sini. Tafsir yang pertama mengatakan bahawa itu merujuk kepada Allah SWT Rabbul Izzah. Kerana mustahil bagi seorang Nabi seperti Yusuf AS memuji manusia, dan dia tidak beranggapan sama sekali dia merupakan hamba kepada lelaki tersebut. Kerana kita telah baca daripada awal penjualannya merupakan satu kezaliman.
bukannya dia daripada keturunan hamba untuk dijual beli, tapi penganiayaan abang, baginda merupakan manusia merdeka. Maka bila menyebut perkataan innahu rabbi ahsan mathwai, kata Imam Muhammad Al-Rami dan tafsirnya Hada'iq Rawi wa Raihan, lebih tepat untuk dimaksudkan di sini Yusuf AS memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberi kepada aku perlindungan selama ini. Mungkin juga kata setengah para ulama tafsir merujuk kepada pujian itu ditujukan kepada suami, yang mana ketika awal-awal dahulu Yusuf AS dibawa kepada keluarga tersebut, maka suami berkata kepada isinya supaya suami ini berkata kepada isinya, akrimi mathwa. Akrimi mathwa maknanya berilah kepadanya kedudukan yang mulia, jagalah dia. Kalau mungkin dia boleh menjadi anak kepada kita, menunjukkan bahawa suami ini daripada awal mengetahui bahawa dia tidak mampu memberikan zuriat kepada sang isteri, kepada si isteri. Adakah begitu? Ataupun nak menunjukkan kepada peluang kalau kita jaga dia baik, mungkin satu masa besok dia hamba kita boleh jual dan mendapat harta yang banyak. Itu juga boleh dilakukan oleh orang terdahulu, iaitu bila seorang hamba mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, maka dapat dijual sebagai satu investment dengan harga yang mahal. Tapi dalam ayat yang lalu telah kita pelajari perkataan akrimi mathwah. Maknanya di sini ia merupakan satu suruhan daripada suami supaya jagalah budak ini baik-baik, kerana kita tidak memiliki anak. Mungkin kita buat baik kepada dia seperti yang saya cerita pada tuan-tuan, seperti tindakan setengah golongan ketika memiliki kesempatan anak-anak saudara yang ada keliling kita tu kita jaga baik-baik. Mungkin satu masa besok mereka menghargai kita, mereka berpangkat menjadi orang besar, menjadi doktor, pakar dan sebagainya. Jangan kita lupa bahawa hidup ini ibarat roda, satu ketika kita di bawah, satu ketika kita di atas. Jadi panjanglah huraian yang boleh kita faham daripada ayat ini. Di sini ada unsur-unsur ihtibak, iaitu Allah SWT tidak menyebut satu perkara tapi memahami di sudut konteks. Maka inilah kejadian yang berlaku di sebalik rayuan wanita tersebut untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf AS. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kalau kita tahlil ni maknanya kalau kita cuba untuk huraikan ataupun memahami apa yang berlaku mauqif Sayyidina Yusuf di sini, iaitu pendirian prinsip yang ada dalam diri Nabi yang mulia ini, iaitu tengok daripada awal lagi Nabi Yusuf AS, kana syabban walau kana syaikhan kabiran ta'inan fi sin lama kana lahu ajru mithlu hadha syab. Nabi Yusuf nampaknya seperti yang telah kita bincangkan, pada usia muda menuju ke usia 30 tahun. Dalam 13 tahun berada bersama dengan keluarga Aziz Misr itu, pemimpin negara Mesir yang terkemuka, gubernur itu atau menteri itu. Maka ini merupakan satu perkara yang tidak tersembunyi daripada kita, bahawa la yakhfa ma 'inda syab min tawaqqudi syahwah. Ini merupakan satu bukti penjagaan Allah untuk nabinya. Nanti kita akan lihat penjelasan para ulama tafsir dan sebahagian mereka mungkin tersilap dalam penjelasan mereka. Samahahumullah, moga Allah beri keampunan atas kesilapan yang berlaku. Kerana ada kalangan mereka yang menceritakan ketika perkataan alham biha walakad hammat bihi wa hamma biha. Nanti kita akan lihat huraian bagaimana kaitannya Allah Ta'ala melihara Nabi Yusuf ini sebagai seorang Nabi yang merupakan insan maksum. Dan kita akan lihat dalam kuliah akan datang bagaimana perbuatan zina ini merupakan satu perkara yang sangat bercanggah dengan kemanusiaan. Orang beriman dipuji oleh Allah. Sebagai contohnya kita dapat lihat dalam surah Al-Furqan, bila Allah menyatakan tentang sikap orang beriman ini, iaitu hamba-hamba Allah wa ibadur rahman, sampai kepada ayat pujian untuk mereka, walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Allah memuji orang yang dipanggil sebagai ibadur rahman ini dalam ayat ke-68 surah Al-Furqan, bahawa mereka tidak menyeru selain daripada Allah, tidak syirik kepadanya, tidak membunuh satu jiwa melainkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, dan juga tidak berzina. Kalau orang beriman tidak berzina, maka para nabi alaihimussalam min babi aula tentulah lebih lagi jauh daripada sifat ini. Dan saya nak cerita kepada tuan-tuan dalam kuliah akan datang bagaimana ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa isterinya selalu cenderung membiarkan orang untuk memegangnya. Inna mra'ati la tamna'u yada lamisin. Maksudnya, wahai Rasulullah, isteri saya tidak menghalang seorang untuk memegangnya. Apakah maksud hadis ini? Ada kaitan dalam kehidupan. Kadang-kadang orang perempuan mempunyai kecenderungan seperti itu, seperti yang berlaku pada Zaliha ataupun Zulaikha ataupun Ra'il dalam konteks penceritaan Nabi Yusuf ini. InsyaAllah kuliah akan datang saya akan cerita lanjut kali tersebut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.